Sebab nak balik Penang lah raya ni. Ulang balik mana? Saujana nun mata memandang nasi kandak sudah terhidangkan. Abang dah packing barang. Nak balik ke Pulau Pinang lah. Ni tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni. Apa 5 tahun kahwin, 5 tahun nak balik Pulau Pinang macam mana ni? 5 tahun kahwin, 5 tahun macam ni. Pasal itulah rambut saya pun macam ni. Aduh, tak pasal apa ni? Tak keluar juga rambut pasal saya. Pasal apa kena mengenal rambut ni? Rambut tak tumbuh ni. Sebab 5 tahun kena bertengkar macam ni. Mana tak bertengkar? 5 tahun kahwin, kita bergila-gila. Dah. Ni siapa pula ni? Dah. Abang ni, girlfriend baru kan ni? Pasal itu nak balik Pulau Pinang ke? Markah baru kan ni? Markah. Raya Ini cubaan terbaru saya untuk menumbuhkan rambut. Sabar. Hari Raya ni kita nak raikan dengan kegembiraan. Itu tadi jom jalan-jalan bersama Hisham dan selamat pagi kepada orang utara yang baru saja mengikuti siaran kami live HMM pagi ni. Dan sebenarnya bagi anda yang baru saja mengikuti siaran kami, cuba perhati keliling rumah tu kan, ataupun pejabat misalnya, tengok bekalan elektrik ataupun soket di dinding dan sebagainya. Ada tak apa-apa yang rasa macam tak kena? Kenapa saya tanya? Sebab sebenarnya pagi ini saya bersama Encik Abdul Rahim Ibrahim yang merupakan pengarah Jabatan Keselamatan Elektrik Suruhanjaya Tenaga dalam kemeriahan kita nak beraya dan sebagainya. Keselamatan antara yang perlu kita utamakan. Selamat pagi Encik Abdul Rahim. Selamat pagi. Okey. Seperti yang saya katakan tadi kan, kalau kita tengok keliling rumah, tengok soket, tengok plug, tengok wire dan sebagainya, apa kalau boleh kita katakan kesilapan yang paling lazim kita buat? Baiklah, kita mulakan begini dululah. Kita tengok daripada sistem keselamatan elektrik keseluruhannya dulu. Baik, kalau kita tengok di rumah kita, ini saya ada buat contoh-contoh gambar yang kalau boleh tunjukkan boleh kepada kita, para penonton. Okay. Daripada punca bekalan kita di sini, kita switch box kita di sini, kemudian kita ada satu circuit breaker dan juga pemutus litan kecil untuk pengawal arus. Ini kalau blackout kita tutup. Tidak begitu. Ini tujuan saya untuk menceritakan kita kena buat ujian. Ujian ke atas pemutus litan ini sama ada dia berfungsi atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian kita pastikan dia berfungsi dengan menekan butang ini. Itu saja ujian yang paling senang sekali kita lakukan. Kalau dia trip, bermakna litar masih berfungsi. Baik. Yang kedua, perkara-perkara keselamatan yang perlu kita tumpukan ialah berkenaan dengan wayar bumi. Wayar bumi, okey. Biasanya wayar bumi ini tidak sangat diambil perhatian. Tapi sebenarnya jika wayar bumi telah putus, kemungkinan pemutus litar tidak boleh berfungsi. Okey. Kemudian yang ketiganya... Tapi macam mana kita nak tahu wayar bumi itu, di mana kita nak periksa? Kalau mereka yang di rumah nak membuat pemeriksaan, ada apa tersilap ke ataupun apa-apa yang tidak kena dengan keadaan yang sepatutnya? Wayar bumi ini biasanya dipasangkan di luar rumah lah, tanam dalam tanah. Kemudian biasanya sistem itu memang dilengkapkan dengan di awal pembinaan, di awal pemasangan je disambung terus ke bumi. Okey. Kita hanya perlu buat ujian macam saya katakan tadi, tekan circuit breaker tu dan melihat wayar bumi ini sambung secara fizikal. Itu saja, tak payah kita semak banyak-banyak kan. Itu antara yang perlu dilihat lah. Dan selain daripada itu, apa lagi perkara-perkara asas yang sering kita terlepas pandang lah, kalau boleh kita katakan. Baik. Biasa nampak ni. Biasa kalau buka plug mungkin Encik Rahim boleh ceritakan lagi. Kemudian kalau kita tengok soket outlet kita, plug top kita, ini selalu kita tukar ataupun kita gunakan untuk dapatkan bekalan daripada punca bekalan. Dan ini sambungannya selalunya kita buat sendiri. Kita tentukan yang color code kita mesti betul, yang mana kalau warna coklat itu mestilah di tempat yang hidup. Kalau warna biru di tempat neutral, dan kalau warna hijau kuning ini di tempat earth. Apa yang sering berlaku, satu kes yang kita jumpa, sambungan di sini betul. Malangnya bila disambungkan ke punca yang kedua, terminal bumi telah dipotong. Dalam kes ini litar lampu yang menggunakan punca bekalan daripada sini telah mengalami kebocoran arus dan pemutus litar tidak boleh trip. Itu penting. Jadi sambungan ini berkena betul. Itu antara kesilapan yang sering dilakukan. Dan satu lagi yang boleh saya kongsikan, seperti mana yang Cik Zaliha tanyakan tadi kan, soket alir keluar. Ini kita tunjukkan kepada penonton di rumah. Kalau ada yang
sering menghadapi masalah ni. Kenapa macam ni rupa? Okey. Bukan putih ke sepatutnya? Kan ini bermaknakan soket ni telah lama digunakan. Okey, lama-lama kita harus buat pemeriksaan juga. Ada kalanya kita dapati punca soket outlet ni ada terminal yang telah menunjukkan kesan-kesan seperti terbakar panas. Jadi kita harus ambil tindakan menukarlah sebelum ia menjadi yang lebih parah seperti mana. Cuma saya ada satu soalan. Bila merujuk kepada carta ni tadi, kadang-kadang di rumah bila kita masukkan plug dan sebagainya, alat elektrik tu tak berfungsi. Jadi di mana silapnya? Adakah pada alat elektrik? Tapi bila plug kepada tempat lain dia okey. Tapi bila masuk di salah satu poin tersebut dia tak berfungsi. Jadi pemeriksaan macam mana sebenarnya? Ada kemungkinan fuse yang mengawal untuk soket ni telah trip. Itu kita tahu. Kemudian yang keduanya mungkin soket ni sendiri yang telah rosak. Terputus kebekalan kan. Baik. Kembali kepada soket ni tadi kan. Kita harus mengambil tindakan menukar ke ataupun mengganti dengan yang baru supaya untuk mengelakkan jadi yang lebih parah seperti ini. Okey, ini yang sepatutnya kita beri perhatian. Apa terjadi kat sini? Macam CSI. Apa yang terjadi dekat sini sebenarnya? Okey, apabila pemanasan sudah semakin lama, dia berkembang, dia mengambil masa yang agak lama juga kan untuk terbakar kat sini. Tetapi bila dia punya kebakaran tu sudah semakin membesar, dia membentuk seperti karbon. Kemudian dia akan bersentuhan dengan terminal hidup. Karbon merupakan satu semikonduktor yang boleh mengalirkan elektrik juga. Mungkin berlaku litar pintas di sini. Kebakaran boleh terjadi. Itulah harus kita elakkan. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ada Encik Rahim bawakan beberapa contoh. Jadi sebenarnya yang sebelah kanan, kalau yang di sebelah atas tu apa yang perlu kita beri perhatian? Ini kita nak tunjukkan antara barang-barang yang terdapat dalam pasaran. Ada barang yang diluluskan dan ada barang yang tidak diluluskan. Yang diluluskan bagaimana kriterianya? Cuba kita bandingkan antara yang selalu kita gunakan soket tambahan ini kan dengan yang tidak diluluskan. Baik. Perbezaan paling ketara? Perbezaan paling ketara kita tengok daripada saiz kabel. Agak kecil di sini. Saiz kabel yang tidak diluluskan adalah lebih kecil daripada yang diluluskan. Yang diluluskan besar. Dan yang paling mudah untuk kita tengok dalam pasaran, semua yang jenis yang diluluskan mempunyai label sirim seperti itu yang diluluskan. Begitu juga dengan kabel yang digunakan adalah jenis yang diluluskan sirim. Juga plug top yang digunakan adalah yang diluluskan sirim. Tapi Encik Rahim, yalah kalau daripada mata seorang yang memang cukup pakar dengan ataupun dah biasa, mungkin boleh tahu mana ni boleh lulus, ni tak boleh lulus. Tapi bagi orang-orang biasa yang tidak berapa fasih ataupun tidak berapa faham dengan bahan-bahan seperti ataupun kelengkapan seperti ini kan, selain daripada cop sirim, apa lagi yang mereka perlu perhatikan untuk memastikan mereka tidak membeli barang yang salah? Cukup sebagai pengguna biasa, cukup dengan ada label sirim itu sudah menunjukkan yang barang jangan ke mana. kasih keselamatan yang seperti mana yang dikehendaki. Dari segi saiz ada perbezaan sebab kalau dilihat pada contoh yang tidak diluluskan lebih kecil dan kalau yang diluluskan lebih besar. Jadi adakah saiz memang memberi peranan ataupun tak? Saiz memang memberi peranan sebab dia membawa arus yang cukup untuk digunakan kan. Tapi dalam kes begini kita boleh kenal secara kabel yang kita lihat pun sudah memang kecil. Dan yang diluluskan seperti saya kata tadi, tak apa, jatuh kabel tu kita akan ambil sebentar lagi. Tapi yang kalau lihat pada yang tidak diluluskan, dari segi pendawaian dekat dalam, ada tak apa-apa yang pelik yang patut kita lihat? Yang jenis yang diluluskan kabel ini agak besar sedikit. Kalau tengok. Tetapi yang jenis tidak diluluskan, dia hanya memakai satu konduktor yang agak kecil saja sini. Dan kualiti material yang digunakan agak rendah dan mudah mengalami kebakaran ini kalau dia panas. Tapi kalau nampak kat dalam lah, biasanya kalau beli di pasar raya memang tak nampak lah apa ada dekat dalam tu kan. Kita tak perlu tengok itu semua, kita tak perlu buka. Yang penting cari saja cop sirim, InsyaAllah selamat. Dan selain daripada itu, kalau bercakap tentang hari perayaan dan kita nak cuti lama dan sebagainya, ada yang sampai ambil seminggu 2 minggu tak ada kat rumah, perkara-perkara asas yang sering kita terlepas pandang, apa yang paling kiranya penting sekali bagi pihak Suruhanjaya Tenaga lah? Begini, sebelum kita tinggalkan rumah, pastikan semua kelengkapan yang tidak digunakan dipadamkan, soket alir keluar ditanggalkan daripada soket. Bagi barang-barang ada seperti peti sejuk, kalau tidak digunakan kita kosongkan dan tanggalkan daripada Tetapi kalau masih ada barang, tidak apa, kita boleh hidupkan peti sejuk sebab dia memang direka bentuk sebegitu, boleh dipasang. Kemudian selain daripada elektrik tu,
macam dapur gas kan, kita tanggalkan tombol gas. Kita juga mengawal keselamatan gas, tanggalkan daripada palang gas itu dan tinggalkan terbuka. Dan insya-Allah kita tinggalkan rumah kita dalam keadaan selamat. Dan pasti anda di luar sana juga mempunyai pengalaman sendiri. Apa antara kiranya kemalangan yang paling lazim bila berkait dengan elektrik di negara kita? Paling kerap sekali ialah buat sambungan sendiri. Ini jurutera buat sendiri lah. Jurutera buat. Saya ada contoh yang telah kami kesankan beberapa kesilapan yang sambungan dilakukan sendiri ya. Contoh begini, sambungan tidak dibuat dengan baik kan. Wayar hidup dan wayar earth disambung dan wayar neutral tidak disambung. Okey. Ada kemungkinan di hujung sana nanti di hujung talian tu nanti sambungan tidak dibuat dengan sempurna. Dan kes yang berlaku tersentuh kabel yang hidup. Itu banyak kes yang berlaku. Dalam keadaan yang biasa yang kita siasat dan dapati, sudahlah kesilapan pendawaian sudah berlaku, tetapi PLCB pula tidak berfungsi dengan sempurna. Tapi Encik Rahim yang menyambung wayar ataupun membuat pengubas wayar macam ni, pastinya mereka yang juga ada pengalaman dengan pendawaian kan, sebab takkan orang-orang yang tak ada pengalaman tu berani-berani nak menyambung wayar, sebab secara asasnya kita takkan berani nak pegangkan. Jadi macam mana mungkin saranan kepada jurutera sendiri ni yang supaya tidak kiranya dengan begitu sewenang-wenangnya menyambung dan memberi risiko kepada orang lain. Okey. Yang pertama sekali harus ada pengetahuan berkenaan dengan elektrik ni. Yang penting satu color code itu, color code warna yang saya juga jelaskan tadi, warna coklat untuk hidup, warna biru untuk neutral dan warna earth. Dan setelah sambungan dibuat eloklah sebelum dipasang, dihidupkan bekalan, ditanya kepada orang lain. Semak. Adakah sambungan saya ni betul? Tengok. Baik, kalau sudah betul, yakin betul, baru kita gunakan. Sebab itu bukanlah semua perkara yang tak boleh kita baiki. Ada perkara yang boleh kita baiki dan ada perkara yang perlu kita dapatkan perkhidmatan kontraktor elektrik yang berdaftar Suruhanjaya Tenaga. Baik, terima kasih Encik Abdul Rahim Ibrahim, Pengarah Jabatan Keselamatan Elektrik Suruhanjaya Tenaga, dan bagi anda semua pastikan keselamatan barang elektrik. Kalau balik kampung, pastikan luangkan masa 10 minit sekurang-kurangnya untuk memastikan rumah anda dalam keadaan selamat, dan kita kembali selepas ini. Memang hangat. Akak jangan salah sangka. Lepas ni confirm hangat lagi ya. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan diharapkan anda semua terhibur dengan siaran Hujung Minggu Malaysia pada hari ini. Terence, bagaimana? Ingat pesanan daripada kami supaya anda sentiasa berhati-hati jalan raya, patuhi hak laju memandu dan ingat keselamatan mereka yang tersayang. Si gadis merah. Gadis merah nak berpesan kepada anda semua, pastikan keselamatan kenderaan dan juga kediaman, keluarga dan sebagainya. Kita nak raya ini dalam keadaan yang bagi-bagi